Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita ini, iaitu hadis yang kedua, hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Hadisnya dalam bentuk yang sama, saya ulang, iaitu saya ambil hadis yang keempat, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tafakkaru fillahi Allah wa la tafakkaru fillah. Abu Shaykh At-Tabrani. Maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, fikirkanlah mengenai segala nikmat Allah dan pemberiannya, dan janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelum tu, dua sebelum tu pun dia punya bentuknya lebih kurang sama saja. Cuma nak ditegaskan kepada kita di sini bahawa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai keistimewaan, iaitu keistimewaannya ialah akal, ya, akal kita. Jadi akal kita yang membezakan antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu dikatakan makhluk yang paling indah lah, yang paling baik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu akal kita. Di dalam bab ini, maka Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi menerangkan bahawa kita dalam bab Tuhan ini, bab Allah Subhanahu wa taala ni, kita tak boleh fikirkan tentang zat Allah, dilarang kita memikirkan zat Allah. Ya, sebab pemikiran kita, akal yang Allah berikan kepada kita tak sampai kepada untuk kita nak mencapai kepada zat, memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita disuruh memikirkan tentang, maksudnya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, iaitu Allah jadikan kita fikirkan tentang nikmat Allah itu. Paling tidak kita boleh fikirkan tentang adanya Allah itu. Nak memikirkan tentang zat Allah memang tak boleh lah. Nak melihat jauh sekali lah. Nabi Musa alaihi salam pun tak dapat melihat zat Allah, ya, bila ditunjukkan kepada dia untuk melihat ke arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah, maka dia belum dapat melihat dengan mata kasarnya. Maksudnya tahap penglihatan yang Allah bagi kepada kita itu tak sama dengan tahap penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada hal ini, maka kita gunakan akal fikiran kita untuk memikirkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, ataupun apa-apa yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, ya, itu kita fikirkan. Jangan memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, kerana pemikiran kita ini terbatas, maka berdasarkan kepada fikiran terbatas ini juga, maka Allah menyuruh kita memikirkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kepada akal kita. Bagaimana kita nak mengatakan Allah itu wujud, ada, ya, berdasarkan kepada akal kita. Nak melihat tak dapat melihat, nak mendengar Allah bercakap pun tak dapat, kan? Sedangkan Allah itu berkata-kata, Allah berfirman, kan? Tak dengar, kan? Jadi apa yang boleh membuktikan kita dengan akal kita mengatakan Allah itu ada, kan? Jadi kita baca dalam kitab ini, dalam tajuk yang berkaitan dengan, dia katakan dalil akal yang membuktikan keasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak buktikan, kita nak dalil. Kalau dalil naqli itu, dalil Al-Quran itu dalil yang dah qat'i. Qat'i itu maknanya tak boleh kita nafikan. Kalau qul huwallahu ahad, maksudnya tak boleh kita nak menafikan lagi dah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Maksudnya tak boleh nak menafikan lagi dah, sebab tu dia qat'i. Apa yang tersebut dalam Al-Quran tu semuanya qat'i, kan? Itu dikatakan naqli, ya, tak dapat tidak. Tapi bagaimana Allah bagi akal kepada kita untuk kita memikirkan tentang dalil-dalil selain daripada dalil akli, ya, selain daripada dalil-dalil Al-Quran tadi kita katakan. Antara dalil-dalil akal yang membuktikan keasaan Allah Subhanahu wa taala pula ialah bahawa apa-apa jua pekerjaan akan rosak jika ditadbirkan oleh dua ketua yang masing-masing mahukan pangkat.
Itu maksudnya. Dikatakan kalau dua orang jadi ketua, ya, ataupun Allah dua lah kita katakan begitu, ya. Jadi maksudnya yang masing-masing mahukan pangkat ketua itu menjadi haknya atau hak miliknya, sedangkan Allah tu mutlak, hak Allah tu mutlak. Jadi kalau ada yang lain daripada Allah tu, maka kata hak Allah tu terbatal lah, kan? Jadi makna kata hak Allah tu mutlak, kan? Dia kata kalau begitu, kerana apa? Kerana dengan yang demikian akan timbullah perselisihan, akan timbul perselisihan, dan gejala-gejala hendak mengatasi satu dengan yang lain. Jadi yang mutlak tak ada dah. Masing kata aku mutlak, engkau mutlak, kan? Tidak, kan? Jadi itu yang membuktikan kepada kita bahawa Allah itu satu. Allah itu ada, kemudian Allah itu satu. Dia bukan dua, bukan tiga, seperti mana yang dakwakan oleh golongan-golongan lain macam falsafah ataupun pahaman yang disebutkan oleh Nasrani ataupun Kristian yang berkenaan dengan Trinity, ya. Allah itu ada. Jadi kalau Allah itu ada bapa, ada anak, dia kata, maka tentulah dia bersekutu. Sedangkan Al-Quran qat'i mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Okey. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia kata kalau begitu, dia kata kalaulah persisihan itu jalan, kalau ini boleh berlaku ketika berbilang-bilang ketua, kalau kita istilahkannya ketua itu adalah Allah yang mutlak, kan, ketua, maka apa pula yang akan berlaku kalau berbilang-bilang Tuhan? Maksudnya kalau dibilang-bilang Tuhan itu apa pula yang berlaku? Sedangkan sifat ketuhanan itu kebesaran. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jadi tak ada lain yang lebih besar, hanya Allah saja yang besar, sifat Allah itu. Jadi kalau adalah yang lain mendakwa dirinya Allah, maka sifat mutlak Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan yang kebesaran tu ataupun yang keagungan itu, yang maha besar tu terhakis, tak ada lah, kan? Itu bukti yang nak menjelaskan kepada kita bahawa Allah itu tetap satu, kan? Oleh itu dia kata kalau Tuhan tu berbilang dan salah satunya berkuasa penuh mentadbir dan mengurus, Tuhan tu berbilang, dia berkuasa penuh untuk mentadbir dan mengurus, sudah tentu akan luput dan lumpuhnya sifat Tuhan yang lain. Jadi kalau dia katakan dia tu Tuhan, kan, kemudian dia kata mengurus, berkuasa mengurus sepenuhnya, mentadbir sepenuhnya tentang satu-satu perkara itu, jadi luputlah dia sebagai sifat Tuhan yang mutlak tadi, kan? Kalau pula dia kata, kalau pula Tuhan-Tuhan itu bersekutu, kalau Tuhan itu bersekutu bersama-sama, kita kata sudah tentu, sedangkan bersekutu pun tak boleh, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tak boleh kita samakan, ya, bersekutu pun tak boleh, sudah tentu akan lumpuhlah pula sebahagian dari sifat-sifat ketuhanan masing-masing. Jadi masing-masing tak ada yang mutlak, semuanya nak mendakwa dia mutlak, begitu keadaannya yang satu itu. Jadi di sini jelas kepada kita, dengan akal kita boleh fikirkan, dengan kalau timbul masalah macam ini, maka kita tetap mengatakan bahawa Tuhan itu. Padahal dia kata luput dan lumpuhnya sifat-sifat ketuhanan adalah bertentangan dengan kesempurnaan, kebesaran dan keagungan Allah yang maha besar itu. Jadi kalau luputlah kita katakan sifat kesempurnaan dia, sifat kita kata kebesaran dia tadi, ya, ambil sifat kebesaran dia luput, tak ada, maka hilanglah, luputlah, maksudnya tak jalah dikatakan dia tu mutlak satu. Dengan ini nyatalah bahawa sudah semestinya Tuhan itu satu asal, ahad, ya, ahad, seperti mana yang disebutkan oleh Bilal bin Rabah, ahad, ketika orang-orang kafir Quraisy nak memaksa dia supaya menyebut Al-Lata, Al-Manata, Al-Uzza itu Tuhan mereka, kan, yang berada di Kaabah tu. Tapi Bilal bin Rabah kata ahad, maknanya Tuhan itu satu, ya, itu i'tikad dia, ya, i'tikad tiada sekutu baginya, tak ada, ya, bukan berhala itu Tuhan, bukan Al-Manata, Al-Uzza, Al-Manata, Al-Lata, itu bukan itu Tuhan. Tuhan itu ialah
Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita pemikiran kita, misalnya kita nampaklah kita tak pusing bagaimana pun, kita tak boleh nak mengatakan bahawa Tuhan itu tidak satu. Tuhan itu pasti satu. Tambahan pula dia, kalau seorang itu jujurnya memerhatikan wujudnya perpaduan. Kalau kita tengok dengan fikiran yang Allah bagi kepada kita, kita wujudnya perpaduan dan susunan kejadian alam ini. Maksudnya Allah tu sepadukan kejadian alam ini, bintang, langit, bulan duduk di tempat yang aras yang tertentu. Maksudnya Allah tu mentadbir, menguruskan, atau menyatu padukan keadaan itu. Itu kita katakan kejadian Allah, susunan yang kita katakan yang kejadian alam ini. Nescaya ternyata kepadanya perpaduan yang menyatukan tiap-tiap satu. Jadi perpaduan yang dibuat oleh Allah itu, penyatuan yang dibuat oleh Allah tadi berdasarkan oleh itu, tiap-tiap satu dengan yang lain dalam keadaan yang serapi-rapinya, sehingga gerak-geri tiap-tiap satu kejadian itu menyempurnakan yang lain dengan tidak berlawanan atau tidak bertentangan dengan satu yang lain. Itu susunan. Kalau dua orang menyusun, dia beraga, dia bertentangan. Kalau dua lah kita katakan. Jadi mana orang yang satu saja yang boleh menyusun ke arah itu, mengatur penyatuan itu, perpaduan itu kepada yang sempurna. Macam kita lah kita katakan, Allah jadikan kita ni seindah-indah kejadian. Allah susun tu cantik. Gerak tangan, gerak kepala, mata, telinga dan sebagainya. Sistem itu, sistem yang Allah bagi itu maksudnya sudah cantik. Masa seorang yang uruskan itu. Kalau dua tiga mungkin dia ndak ini macam itu penyatuan yang Allah sepadukan. Kalau kita katakan ikan di laut tak berlanggar antara satu dengan yang lain. Kalau bulan dan bintang kita kata tak berlanggar antara satu dengan yang lain. Tapi kapal terbang, helikopter boleh berlanggar, boleh antara satu dengan yang lain. Sebab apa? Sebab diuruskan oleh manusia yang ramai, kita keadaan itu. Okey, Jadi sampai macam itulah, sampai gerak-geri kita pun maksudnya disusun oleh Allah Subhanahu wa taala serapi-rapinya, sehingga kita katakan gerak-geri tiap-tiap satu kejadian itu menyempurnakan yang lain dan tidak berlawan. Demikianlah juga kalau ia memerhati, nampaklah kepadanya keseimbangan dan kesatuan dalam perhubungan antara suatu kejadian dengan yang lain, sekalipun bentuk dan keadaannya itu berlainan, bertukar malam dan siang dan sebagainya itu tak pernah kita akan berlanggar antara satu dengan yang lain, walaupun dalam satu ketika saat-saat yang tertentu kita katakan. Selain dari itu, dia kata segala yang terkandung dalam alam ini dari bahan-bahan kekuatan, tenaga dan gerak-geri adalah satu tentang tabiat yang ditetapkan oleh Maha Pencipta pada masing-masing. Itu dikira tabiat, perangai ataupun juga dia satu pada peraturan undang-undang ataupun dengan halanya dan matlamatnya. Jadi saya kata diatur susunan itu dengan ada matlamatnya, dengan ada kita katakan peraturannya, kan, yang mana memberi manfaat kepada kita. Misalnya matahari, bulan dan sebagainya memberi manfaat kepada kita, kepada manusia. Maka ini juga di antara bukti-bukti yang menunjukkan keasaan penciptanya. Jadi berdasarkan kepada huraian petikan ini, dapatlah kita fahamkan bahawa Allah itu ahad, Allah itu satu. Boleh fikir begitu, jangan fikir zat Allah Subhanahu wa taala. Zat tu macam mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj naik, dalam hadis mengatakan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad pun tak cerita kepada kita, kan, bagaimana Allah Subhanahu, tak dapat nak digambarkan ikut fikiran kita, kan, begitu sekali. Baik, tu. Dia kata dalil, jadi dia katakan itu, dia kata dalil akli yang kita boleh gunakan akal kita untuk kita memikirkan, misalnya sistem yang berat jatuh ke bawah, sistem graviti kita katakan begitu, itu susunan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Mungkin yang mengatakan
akan jatuh, yang berat akan jatuh. Tapi bagaimana cakrawala yang besar ni, yang luas ini, alam buana yang luas ini, bintang, bulan dan sebagainya, boleh lekat di paksi-paksi dia yang tertentu, tak jatuh, tak timbul, kita katakan begitu kan. Kalau dalam air timbul kan, tak tenggelam, kita katakan begitu. Itu semua sistem susunan yang diaturkan oleh Allah yang Maha Esa. Dan kalau kita fikir tentang kejadian kita, maka kenapa Allah fikir begini? Karena nak menyedarkan diri kita bahawa kita ni siapa. Di tauhid itu nak menyedarkan kita Allah itu satu, Allah itu berkuasa. Kita belajar sifat-sifat Allah, kita ni siapa, begitu. Dengan tujuan macam itu, dengan kita faham yang macam itu, maka kita ni kerdil lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena redha lah keadaan itu, kan? Faham lah dengan keadaan itu, mana kena patuh lah kepada sang kuasa tadi, sang penguasa tadi, kena patuh lah kan kepada sang penguasa, sebab dia yang berkuasa kan kepada kita. Okey, seterusnya dia kata dalil Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita dalil naqli tadi, ya. Dalil Al-Quran. Al-Quran ni nak dikatakan satu dalil yang qat'i. Qat'i ni maksudnya yang tak boleh kita tak percaya, ya. Sebab tu wajib percaya kepada Al-Quran, rukun iman, ya. Jibril tanya Nabi, akhbirni anil iman. Maka Nabi kata, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, kita kena beriman, ya. Hingga akhirlah rukun iman yang 6 tu, ya. Itu rukun iman, kita kena percaya kepada menjelaskan sifat itu. Wa kutubihi itu Al-Quran lah, ya. Kita kena percaya. Tak boleh tak percaya. Tak percaya makna kata gugurlah iman kita, ya kan. Menurut keterangan Al-Quran pula, dia kata maka di antara ayat-ayat suci yang menjelaskan sebahagian dari sifat-sifat kesempurnaan Tuhan ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat kursi lah kalau tak silap, ayat kursi, ya. Terjemahannya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, Allahu la ilaha illa, kan? Tu. Melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya. Ini terjemahan daripada surah. Yang tidak mengantuk, usaha, ya, usahakan tidur, ya, dan dia tak tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan ada di bumi. Tidak siapa yang dapat memberi syafaat, pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui suatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Jadi Allah bagi sikit saja. Kalau nak beritahu, Allah bagi tahu saja. Luasnya kursi Allah itu, wasi'a kursiyus sama, ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan tidaklah menjadi keberatan kepada Allah menjadi suatu memelihara kedua, iaitu menjaga sesuatu serta memelihara kedua alam langit dan bumi itu, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu ayat kursi yang kita amalkan. Jadi bila kita amal ayat kursi ni, mana kita menanamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka selepas kita semayang, ulama-ulama menyusun supaya zikir itu adanya ayat kursi itu, dengan tujuan untuk kita nak meningkatkan lagi keimanan ataupun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan daripada pengertian daripada situ. Mungkin kita baca, kita tak faham lah, kan. Jika kita faham dalam bahasa Malaysia, maka itu lebih menekankan lagi tentang keimanan ataupun tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amalan. Maka itu ayat kursi itu tak boleh kita tinggal, kan. Kita kena sentiasa lafaz bacakan bila-bila masa, ya,
dalam keadaan yang macam mana pun kita kena sentiasa baca. Kenapa? Kerana dia adalah merupakan ayat-ayat yang menguruskan tentang tauhid kita, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara intisari yang tersebut dalam ayat itu, dia kata daripada keseluruhan itu disenaraikan oleh pengarang ini, penulis dalam kitab Mustikah Hadis ini, daripada beberapa orang ulama-ulama kan, iaitu dia kata ayat suci ini, ayat tadi yang kita baca tadi, menjelaskan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah tu sempurna, tak ada cacat di mana-mana pun. Jadi antara ciri yang disebut sini ada 10. Yang pertama, dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah dan dipatuhi. Jelas. Itu dia kata satu tadi. Dia saja. Orang lain tak boleh. Dia saja yang menjelaskan. Waktu itu fikiran kita macam mana pun dari segi hujah, dalil akal tadi kita pun kita dah fikirkan tadilah keadaan itu. Kalau begini-begini akan jadi begini. Maka pusing bagaimanapun dia akan balik kepada satu itu. Yang satu saja yang boleh menyusun keadaan yang itu dengan baik. Apa tadi yang satu itu dia menguasai segala-galanya, segala ilmu dia menguasai. Jadi walaupun ilmu yang tak boleh kalau kita fikir ilmu ruh, mana orang boleh belajar tentang ilmu ruh kan? Ada orang tanya tentang ruh, dalam Al-Quran dia kata wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau sekiranya ada orang bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu daripada Tuhan kamu. Maknanya tak ada siapa pun boleh mencipta ruh itu, hanya Allah sahaja yang boleh masukkan ruh dalam jasad kita, dalam jasad manusia ataupun dalam jasad setiap benda yang nak dihidupkan, binatang ke dan sebagainya. Hanya Allah sahaja. Jadi kalau yang lain masuk, maka ruh itu tak sama. Walaupun dia kata seakan-akan ruh, tak sama kan. Jadi dia akan rosak, akan binasa. Dan ruh yang dimasuk ni dia akan tak rosak, tak akan binasa. Dia binasa bila dikehendaki, bila diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu. Dan dia akan kekal sampai hari kiamat. Okey, dialah yang itu yang pertama. Yang kedua, dialah sahaja yang hidup secara mutlak. Yang satu tadi mutlak, dia saja. Mutlak, terlepas dari pengertian hidup yang dipahami oleh manusia. Kalau manusia ni faham kita hidup ni maksudnya lepas tu mati kan, hidup pasti akan mati. Tapi mutlak, hidup mutlak ni maksudnya Allah tu hidup sentiasa hidup kan. Yang ketiga, dialah hayat. Dalam sifat 20 kita hayat hidup. Yang ketiga, dialah sahaja yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya serta memberikannya segala yang diperlukan untuk kepentingan hidup masing-masing. Jadi maksudnya yang dijadikannya itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rintitan daripada ayat kursi yang kita baca tadi. Diterjemah ataupun diletakkan satu-satu supaya lebih kita jelas. Kemudian yang keempat dia kata dengan ayat yang kita bacakan tadi, maha suci ia daripada letih lesu. Allah tu tak letih, tak lesu ataupun lalai, lalai ataupun mengantuk ataupun tidur. Allah tak tidur macam kita, dia tak mengantuk kan, dia tak lalai tapi kalau manusia lalai. Innal insana la yatgha, manusia itu dah surah Yasin, surah apa tu dalam surah Iqra, innal insana la yatgha, manusia tu lagha ni dia lalai sedangkan Allah tak begitu. Kemudian yang kelima iaitu menguasai segala yang ada di langit dan di bumi dengan penguasaan mutlak yang meliputinya. Maksudnya segala apa yang ada di langit dan bumi, segala apa yang ada dalam alam buana ini. Sebab alam buana ni sangat luas lah. Luas. Terlalu luas. Di dalam tu ada bumi, dalam tu ada matahari, dalam tu ada bulan, dalam tu ada bintang. Maksudnya itu dikatakan alam buana. Satu alam yang sangat luas kan.
Alam yang luas macam itu pun maksudnya kalau dibandingkan dengan alam akhirat tu lagi lebih luas lagi. Alam akhirat lagi lebih luas. Tak terfikir kita luasnya macam mana. Kalau kita fikir kita tengok tu sejauh mata memandang tu kita kata luasnya kita kata. Tapi sejauh itu lagi. Maksudnya bukan hanya setakat itu saja. Mana kata pandangan yang Allah bagi kepada kita ni sikit sangat. Tak kuat sangat dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlalu jauh. Dulu kita pernah tengok filem orang putih apa Bionic Man ke yang dia boleh tengok kan, tengok boleh menembusi kita katakan kan, sejauh jarak mana yang itu. Okey, kemudian yang keenam dia kata bebas melakukan segala yang dikehendakinya. Jadi dia nak buat apa itu hak dia, mutlak dia, hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua ni milik dia. Alam ni semua miliknya, termasuk kita ni miliknya. Dia nak buat apa pun boleh. Macam kita lah memiliki sesuatu, kita nak buat apa kepada sesuatu itu. Allah pinjamkan kepada kita sesuatu milik, harta kita katakan, kita boleh buat apa saja kita nak buat. Tapi Allah pinjamkan itu, maksudnya Allah minta kita melakukan yang baik. Sebab kita ni jadikan daripada yang terbaik. Manusia ni jadikan yang terbaik daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi maka sebab itu Allah suruh kita ni letakkan diri kita dalam keadaan yang terbaik dengan akal fikiran yang Allah bagi kepada kita, dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu ulama dia nak suluh diri kita lah ni baik. Dia kata macam mana nak tahu kita ni baik? Ulama-ulama bahas macam mana kita nak tahu kita ni baik, kan? Yang pertama, ingat Allah. Itu orang yang baik. Kita lah kalau kita nak suruh kita ingat Allah. Jadi orang yang ingat Allah tu orang baik. Itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah. Asas untuk ingat Allah apa dia? Sembahyang lima waktu. Itu asasnya. Makna kata asas sembahyang 5 waktu itu maksudnya asas yang baik lah. Itu orang baik tu, itu diakui baik lah orang itu. Ulama-ulama bahas kan baik. Yang kedua, nak tengok kita ni baik ke tak baik ke diri kita lah. Kita nak jadikan orang kata tanda aras kan. Takut. Ada tak kita rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Tadi kita zikir Allah, kita ingat Allah, zikrullah disebut. Ya, antara zikrullah itu yang asasnya iaitu salat 5 waktu. Yang kedua dia kata takut tak kita dengan Allah? Kalau tak takut, maksudnya kita bukan orang yang baik. Jadi kita kena takut kepada Allah, kena ada sifat takut dengan Allah. Takut, mungkin dalam istilah kita kata takwa lah. Takut tak buat ibadat kepada Allah yang Allah suruh. Takut kita ni melaksanakan apa yang Allah tegah. Itu kena takut. Takut dengan azab dia, takut dengan hukuman dia. Itu orang baik. Itu tanda aras yang kedua. Tanda aras yang ketiga, dia orang baik, maksudnya kita kena cari ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenai Tuhan. Kita nak mengenal Allah tu. Sebab tadi kita kena ingat Allah. Bila kita ingat Allah, maka kita nak kenal Allah. Ni cerita kita nak kenal Allah ni. Allah kata, boleh kenal aku, tapi jangan fikir tentang zat aku. Kata Nabi SAW, dengan fikiran zat Allah, fikirkan tentang apa yang Allah jadikan. Allah jadikan kita. Fikirkan tentang kejadian kamu tu. Supaya kamu sedar diri sikit. Istilahnya begitulah kalau bahasa kita kan. Fikirkan tentang kejadian kamu itu. Itu nak jadi orang yang baik. Ataupun istilahnya dia kata, hasibu qabla an tuhasibu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu ilmu lah maksudnya. Kita kena ilmu. Itu ilmu tauhid. Betul, ilmu tauhid ni wajib kita belajar. Betul, talabul ilmi itu faridah. Tuntut ilmu itu wajib. Kita wajib belajar. Kerana dia nak jadi orang yang baik. Ciri-ciri orang yang baik itu maksudnya orang yang ada ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu kita ibadatnya tentang dan sebagainya lah, kan? Itu jadi maksudnya ilmu. Sebab tanpa ilmu tadi juga, maka lepas tu nak jadi orang baik kita kena beramal.
Yang keempat, kita kena beramal. Kan? Jadi orang baik hanya cakap saja semayang, tapi dia tak semayang, tak boleh juga, dia kena beramal. Kan? Jadi nak beramal macam mana? Mestilah berdasarkan kepada ilmu tadi. Tanpa ilmu dia tak boleh beramal, tak tahu macam mana nak semayang. Kan? Begitu. Kemudian yang kelima, yang akhir sekali, iaitu dia kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak seperti mana, sebab kita ni terbaik dijadikan, maknanya makhluk yang terbaik dijadikan, maka hendaklah kelakuan kita tu kena baik. Kelakuan tu kena baik, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, Al-Quran menyebut. Ada apa hadis Nabi SAW pun menyebut. Hadis Nabi kata, innama bu'istu li itammal makarim akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak manusia pada masa itulah, pada masa jahiliah itu. Pada masa jahiliah tu, akhlak manusia yang sembah berhala, itu aku nak kena betulkan akhlak mereka ini. Tentang tauhidnya, iaitu jangan sembah berhala. Akhlak apa? Tentang pergaulannya juga kena jaga. Pergaulannya macam mana? Ketika itu pergaulannya bebas dan sebagainya. Cara hidupnya macam mana? Dia itu akhlak lah. Nak tuntun, nak pimpin akhlak tu dengan baik kan. Bercakapnya macam mana dan sebagainya, itu dia katakan akhlak. Meliputi lah. Ya, kalau istilah dalam yang lebih tinggi lagi, dia kata sufi, orang sufi, orang-orang yang tasawuf kan, itu akhlak yang tinggi kan, maksudnya begitu kan. Jadi akhlak ni, maksudnya akhlak ni mestilah berdasarkan kepada sifat apa? Sifat kemanusiaan yang Allah bagi, iaitu sifat insani, sifat kemanusiaan. Ya, apa tadi kemanusiaan tu dia yang menerima Allah Subhanahu wa taala. Lagi lebih hebatlah sifat kemanusiaan itu. Tapi kalau sifat kemanusiaan itu dia tak menerima, sifat kemanusiaan ada kepada dia, dia kasih, dia sayang, itu sifat kemanusiaan. Tapi dia bukan daripada golongan orang Islam, maka tak tercapai matlamat kasih sayang itu. Tak sampai di akhir hayat dia, hanya untuk di dunia saja. Maka kalau dia Islam, maka sifat insaniah itu mesti disuburkan dalam dirinya, bukan hanya untuk manusia saja, bahkan sifat insaniah itu diperlukan kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu dia kata adab tadi. Ya, pokok, binatang, apa siapa sajalah. Kan? Dalam hal yang macam itu. Itu dia katakan orang-orang yang sufi, akhlaknya sangat tinggi kan. Jadi siapa dia akhlak yang sangat tinggi itu? Kalau manusia, modus perandinya ataupun dia kata orang yang menjadi modelnya ialah Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammad itu akhlak dia. Jadi maksudnya akhlak Nabi Muhammad. Sahabat tanya Aisyah, ya Aisyah, kaifa khuluqiya Nabi SAW, bagaimana keadaan akhlak Nabi SAW? Tanya Aisyah. Aisyah kata khuluquhu al-Quran, akhlak dia ialah Al-Quran. Mungkin kita tak boleh mencantumi lah tentang akhlak itu, Al-Quran tu dalam nak mencontohi Rasulullah SAW, tapi cukuplah pada kita untuk membaca Al-Quran. Itu pun sudah cukup menunjukkan akhlak kita baik dari segi adabnya. Jadi ada 5 perkara tadi, bagaimana kita nak suluh diri kita sebagai orang yang baik di sisi agama si Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu-ilmu ini mungkin kita boleh analisis lagi yang lebih baik lagi ke arah untuk kita nak memperkenalkan diri kita, ataupun istilahnya dia kata nak hisapkan diri kita, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita. Okey. Kemudian dia kata yang keenam, bebas melakukan kesalahan yang dikehendakinya, tidak ada siapa pun yang boleh mempersoalkan hukumnya, atau yang dapat menolak keputusannya, atau yang berani mengubah apa yang telah ditentukan dan dikehendakinya. Orang tak boleh pertikaikan, itu dikatakan. Kemudian sama ada dengan meminta syafaat, minta pertolongan, atau mengemukakan rayuan. Nak minta rayuan ke, nak minta syafaat ke, kata-kata pertolongan, kecuali setelah ia diizinkan. Kalau diizinkan, dia yang mutlak diizinkan, maka pada ketika itu ia tunduk mematuhi. Kalau diizinkan, maka dibolehkan, dan memohon syafaat dalam lingkungan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaannya. Itu benar-benar yang dikatakan
benda-benda yang kadang-kadang kita nampak perkara tu biasa kan, tapi ada benda yang luar biasa. Luar biasa ni, luar biasa. Biasanya batu jatuh, tapi tiba-tiba batu tak jatuh. Itu luar biasa. Kalau zaman Nabi SAW, maksudnya biasanya jari ni tak keluar tangan. Mana jari boleh keluar tangan? Mana jari ni boleh keluar air. Tapi zaman Rasulullah jari dia boleh keluar air. Itu luar biasa. Kan? Itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dia tadi. Ya. Biasanya matahari tu dia akan jatuh pada masa bila sampai masanya dia akan jatuh. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya matahari tu dah nak jatuh lah, tapi tunggu dulu tak jatuh. Supaya sempat orang Islam ni menunaikan sembahyang asar. Itu mukjizat Nabi lah. Kan, itu luar biasa, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya tulisan-tulisan, karangan-karangan kitab-kitab ini dia akan rosak, dia akan binasa. Susunan ayatnya dan sebagainya diubah oleh orang macam-macam. Kitab-kitab daripada Allah pun diubah. Tapi luar biasanya Al-Quran tak boleh diubah. Walaupun dengan satu huruf. Itu luar biasa. Maksud itu kuasa yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diubah macam mana pun, masa tak akan berlaku perubahan itu. Sedangkan kitab-kitab lain, Allah janji, kitab-kitab lain tu maksudnya kitab Allah juga, tapi boleh berubah. Injil boleh berubah berdasarkan kepada manusia lah yang mengubahkannya. Tapi kitab Al-Quran tak boleh diubah. Ya. Baik, itu dia. Dia katakan. Kemudian yang ketujuh, maha daripada keseluruhan surah ayat kursi tadi itu dianalisiskan. Yang ketujuh dia kata maha mengetahui akan keadaan sekalian makhluknya. Dia tahu semua keadaan makhluk kita. Makhluk tu bukan kita saja. Maksudnya pokok, bulan, bintang, semua Allah tahu. Ya. Dalam kiraan dia, macam kita lah, kita tahu sesuatu dalam begitu teliti keadaannya, meliputi segala apa jua yang sedang mereka hadapi atau yang tidak kelihatan pada mereka. Benda yang yang kita nampak pun, yang makhluk tu tahu pun, atau benda yang makhluk tu tak nampak pun, maknanya Allah tahu benda itu. Macam kita katakanlah, dalam hati kita mana kita tahu kan, tapi Allah tahu dari segala yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku, sama ada yang lepas ataupun yang akan datang. Allah dah tahulah yang akan datang. Sebaliknya mereka sendiri tidak mengetahui sesuatu pun dari apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala, kecuali apa yang Allah kehendaki mereka mengetahuinya. Kemudian yang ke-8 saya habiskan sampai 10 ni daripada rumusan daripada ayat kursi tadi. Dialah sahaja pemerintah agung. Jelas nak meletakkan kebesarannya, ilmunya, ya, meliputi langit dan bumi. Ya, maksudnya dialah pemerintah yang agung. Ya. Kemudian yang ke-9, dialah sahaja yang mempunyai sepenuh-penuhnya kekuasaan. Tidaklah menjadi kebesaran atau kesukaran kepadanya menjaga dan melihara alam langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya. Yang ke-10, dialah jua yang maha tinggi kebesarannya dan kemuliaannya, tidak ada yang mengatasinya, dan dialah jua yang maha besar kekuasaannya yang tidak ada bandingnya. Jadi conclusion daripada 10 ini yang dipetik daripada ayat kursi, ayat yang kita baca tadi. Bila kita baca ayat itu, insya-Allah kita tak boleh faham lah seperti mana yang dibuat 10 ini, nak ingat satu persatu tadi. Tapi insya-Allah dengan niat kita untuk tauhid kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita baca ayat kursi ini sentiasa, maka akan jadi, kita kata, keyakinan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mantap. Betul, ulama-ulama susun, ya, lepas sembahyang mesti baca ayat kursi, lepas sembahyang mesti baca ayat kursi. Sebab apa? Sebab nak mantapkan supaya kita ni dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita endingnya nanti kita tak kata la ilaha illallah. Kita kata la ilaha illallah. Apa yang boleh menyebabkan kita kata la ilaha illallah? Maka amallah ayat kursi yang kita baca selalu. Bila-bila masa kita boleh baca, nak tidur ke nak apa kita baca. Sebab ini ayat tauhid. Conclusionnya daripada 10 tadi. Maknanya dari 10 tadi itu pengakuan kita. 10 pengakuan kita tadi itu. Mungkin kita tak ingatlah yang sebutkan tadi. Ya, 1, 2, 3 sampai 10 kita tak ingat. Tapi itulah pengakuan kita tentang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, ya,
amalan yang kita lakukan selama inilah, ya, selalu kita baca ayat kursi dan sebagainya, ya, akan meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apatah lagi bila kita baca sesuatu itu, ayat kursi contohnya boleh menghalangkan ini, boleh menghalangkan ini, boleh menghalangkan ini dan sebagainya. Sedangkan kuasa menghalang tak ada kepada kita, tapi kuasa menghalang itu ada kepada ayat kursi, ayat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pulang macam mana pun Allah agungkan, keagungan Allah itu kita serahkan kepada Allah, maka Allah bantu kita untuk kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang kata ayat ni ayat pelindung, ya. Pelindung ni bukan pelindung dari sudut gangguan iblis dan syaitan dan sebagainya, maksudnya pelindung dari sudut tauhidnya, pelindung dari sudut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni beriman, beramal, endingnya kita hanyut, kan? Itu kita takut. Jadi kat sini kita kena amalkan ayat ini, mudah-mudahan, insya-Allah. Itu pada pendapat saya lah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung menasihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'alna jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.